Kapal siap tahun 2017 kini terus halimunan. Ahli Parlimen Lumut Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata penemuan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai kapal peronda generasi kedua Littoral Combatant Ship LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ini bukan sekadar satu bencana kewangan kerajaan tetapi malapetaka keselamatan negara. Beliau merujuk kepada fakta bahawa reka bentuk LCS yang dipilih telah diubah oleh Menteri Pertahanan ketika itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tanpa persetujuan TLDM iaitu pengguna kapal tersebut. Perubahan reka bentuk ini juga telah dipersetujui oleh Menteri Kewangan ketika itu yang juga Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Razak. Perubahan itu berlaku tidak sampai 2 bulan selepas Zahid sendiri bersetuju secara bertulis dengan cadangan TLDM iaitu menerima reka bentuk Sigma sejenis kapal tempur yang telah teruji prestasinya dan memenuhi keperluan perkembangan TLDM. Zahid kemudian berubah memilih reka bentuk Gowin yang dicadangkan oleh kontraktor projek ini iaitu BNS, kata Muhammad Hatta yang juga anggota PAC. Menurut beliau, perbandingan dua reka bentuk ini jelas menunjukkan kelebihan Sigma berbanding Gowin termasuk kos reka bentuk Sigma lebih rendah berbanding Gowin. Yang menarik juga dalam pengakuan Zahid, reka bentuk Gowin adalah dicadangkan sama oleh syarikat DCNS dari Perancis sekarang dikenali sebagai French Naval Group yang telah membekalkan kapal selam Scorpion kepada kerajaan Malaysia sebelum ini, jelas Muhammad Hatta. Setiausaha Agung Amanah itu berkata Najib wajar memberi penjelasan atas keputusannya menyetujui perubahan reka bentuk tersebut yang dikemukakan oleh sebuah syarikat terkait perolehan kapal selam Scorpion. Beliau pun berpendapat di situlah bermulanya ketirisan yang melibatkan kontrak bernilai 9 bilion ringgit tersebut. Beliau juga menggesa agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan yang rapi. Malah, beliau menyokong penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyelongkar dengan jelas skandal kapal perang TLDM ini. Akhbar Perancis AFP 26 April lalu melaporkan seorang hakim Perancis mendakwa kumpulan tahanan Thales bersubahat dalam rasuah berhubung penjualan kapal selam pada tahun 2002 kepada Malaysia. Kes dakwaan sogokan telah lama dijalankan sejak 2010 yang mengaitkannya dengan Menteri Pertahanan pada 2002 iaitu Najib Razak. Najib menandatangani kontrak untuk membeli 2 kapal selam kelas Scorpion dan 1 kapal selam Agosta daripada unit limbungan Tentera Laut Perancis DCN, kini sebahagian daripada Thales dalam perjanjian bernilai 1.2 bilion US dollar, kira-kira 5.34 bilion ringgit nilai semasa. Rakannya Abdul Razak Baginda yang bertindak sebagai penasihat urus niaga itu didakwa menutup suapan sebanyak 114 juta euro, kira-kira 531 juta ringgit nilai semasa sebagai kerja-kerja konsultan. Justru tindakan Jemaah Menteri yang memutuskan untuk menggesa SPRM agar menyegerakan siasatan dan sekiranya terdapat bukti kukuh, mereka yang bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan amat dialu-alukan. Saya bagi pihak kerajaan memberi jaminan bahawa siasatan berhubung isu ini dijalankan dengan telus dan kerajaan tidak akan melindungi sesiapa pun yang terlibat, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Skandal penyelewengan dana awam bukanlah sesuatu yang baharu dalam peta UMNO. Pada pilihan raya umum ke-13 tahun 2013, negara dikejutkan dengan skandal National Feedlot Corporation NFC sebanyak 250 juta ringgit untuk projek ternakan lembu yang didakwa digunakan untuk membeli kondo mewah. Pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018, muncul isu rasuah One Malaysia Development Berhad, 1MDB membabitkan Najib Razak yang kini masih dalam perbicaraan di Mahkamah Malaysia. Rakyat harus sedar wang daripada perbendaharaan kerajaan adalah wang rakyat. Dalam kes LCS ini, 6.083 bilion ringgit telah hangus. Kapal yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Hishamuddin Hussein dalam Twitter pada 24 Ogos 2017 kononnya adalah teknologi stealth iaitu sistem halimunan. Hari ini ia telah menjadi halimunan sepenuhnya. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.